Fizik tingkatan 5, bab 2, tekanan 2.4, prinsip Pascal. Gambar foto 2.4 menunjukkan mesin pengekstrak santan kelapa yang berfungsi berdasarkan prinsip pemindahan tekanan dalam suatu bendalir yang tertutup. Bagaimanakah daya yang besar dihasilkan untuk menekan kelapa parut itu? Ni kita ada mesin ni. Tekanan yang dikenakan ni daya yang dikenakan ni sangat tinggi, sangat kuat. Lalu boleh memampatkan apa yang kita letak dalam tu. Soalannya bagaimana mereka bina mesin ini yang dapat hasilkan daya yang sangat tinggi. Jadi ideanya dalam bab ni kita nak belajar, kita nak kaji tentang bagaimana cara kita nak menambahkan nilai daya. Apa cara yang kita boleh buat untuk dapatkan daya yang tinggi daripada daya yang rendah. Aktiviti 2.6, tujuan menjana idea tentang pemindahan tekanan dalam cecair. Katakan kita ada picagari macam ni. Ini kita panggil omboh Pascal. Omboh Pascal ni, di dalamnya kita isikan air. Kemudian kita omboh Pascal ni dia ada lubang-lubang macam ni. Di aras yang berbeza, di bawah, di tepi, di atas. Kemudian kita tolakkan omboh ni. Apa akan berlaku? Air yang ada di dalam ni, air akan terpancut keluar lah. Tetapi dengan pancutan yang sama, tak kira beza aras lubang tu dekat mana, atas atau bawah, tengah ke, didapati air tu memancut keluar dengan kekuatan pancutan yang sama atau bermaksud pergi ke jarak yang sama. Jadi apa maksudnya? Apa yang kita boleh faham daripada aktiviti yang mudah ni? Apabila omboh ditekan, satu daya dikenakan ke atas permukaan air dan tekanan terhasil. Tekanan ini dipindahkan ke seluruh air secara seragam pada semua arah. Hal ini menyebabkan air terpancut keluar dari setiap lubang. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalir tertutup. Ini penting ni kata kunci ni, bendalir tertutup. Sebab tu ini tertutup. Mesti tertutup semua ni. Kemudian kita picit bekas yang tertutup ni. Apa berlaku? Tekanan akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalir itu. Jadi kata kita rujuk hak ni, bila kita jadikan segala cecair yang kita isi dalam bekas tu
pastikan bekas tu tertutup. Kemudian kita cuba picit bekas tu. Apa berlaku? Bahawa setiap titik di dalam cecair itu mengalami tekanan yang sama. Katakan dekat titik ni mengalami tekanan 100. Maka titik kat belah atas ni pun mengalami tekanan 100. Jadi semua titik yang ada dalam bekas tertutup itu adalah sama 100 tekanannya. Okey. Itu yang dimaksudkan tekanan dipindahkan secara seragam ke semua arah. Contohnya kita ada, katakan kita ada satu bekas lain ya. Okey, bentuk bekas ni katakan pelik-pelik lah. Macam ni ya, bentuk bekas ni. Di dalam ni ada bendalir apa-apa pun, air ke, minyak ke. Jadi, dan bekas ini memang tertutup. Jadi, katakan kita picit dekat sini ya. Kita picit kat sini. Okay, kita picit kat sini. Maka, berapa tekanan bendalir dekat sini? Contoh, katakan 200. Jadi, berapa pula tekanan bendalir dekat sini? Dekat belah sini? Ialah sama, 200. Sebab bendalir kat sini dengan bendalir kat sini duduk di dalam satu bekas yang tertutup yang sama. Jadi picit saja belah sini dapat tekanan yang sama. Picit belah sini pun dapat tekanan yang sama. Picit di tengah pun, kedua-dua ini akan mendapat tekanan yang sama. Dengan syarat bekas itu mesti tertutup. Maka akan berlakunya prinsip Pascal. Sistem hidrolik sebagai satu sistem pengganda daya. Jadi ideanya daripada sini, tidakkah kita mendapat satu idea? Apakah idea itu? Ialah bagaimana menghasilkan mesin ini tadi. Bagaimana menghasilkan satu sistem dipanggil hidrolik supaya dapat cipta pengganda daya. Itu pasal mesin ini menggunakan sistem hidrolik yang menggunakan prinsip Pascal tu boleh mendapat daya yang sangat tinggi daripada daya yang rendah. Nanti kita tahu. Aktiviti 2.7 mengkaji tujuan mengkaji sistem hidrolik ringkas sebagai pengganda daya. Okey, kita ada dua picagari ya. Cuba tengok picagari ini dan picagari ini. Kalau kamu perasan yang belah kiri ini, dia punya saiz tu agak besar. Picagari besar. Berbanding picagari belah kanan ni. Okey. Jadi di dalam picagari ini, picagari kedua-dua ini dihubungkan dengan satu tiub silikon. Tiub silikon. Di dalam picagari kedua-dua ini diisi air. Bendalir jenis air. Okey, kemudian apa yang kita akan buat ialah kita akan letakkan pemberat di atas omboh kecil ni. Kita letakkan sesuatu pemberat. Di atas ni kita akan letakkan pemberat. Di mana pemberat itu adalah kita buat manipulasi bagi dia punya jisimnya berbeza. Okey, 50, kemudian 80, kemudian 100. Kemudian kita akan tengok berapa
jumlah jisim yang kita kena letak di atas omboh besar ni supaya paras cecair ini, berdalik ini sentiasa sama antara omboh kecil dan omboh besar. Okey. Jadi idea awalnya ialah apa yang akan berlaku, katakan letakkan 50, kita letakkan jisim 50 kat sini 50. Jadi di sini didapati jisimnya adalah lebih rendah daripada sini katakan 10 saja. 10 gram. Ini 50, ini 50 gram. Contoh. Sedang paras kedua-dua ini masih sama. Dan kita tahu bila kita tekan ni, yang ini omboh ni akan terangkat naik. Dan sebaliknya bila kita tekan omboh ni pula akan terangkat naik. Di ideanya, kalau tidakkah sepatutnya kalau kita letakkan kedua-dua jisim ni sama, jadi paras itu akan sama kan? Tapi didapati bila letak jisim besar kat sini dan sini letak jisim yang lebih, didapati kalau letak jisim besar kat sini yang sama besar dia, paras ini tak akan sama. Maksudnya paras ni akan, picagari ni akan terangkat. Jadi perlu dikurangi nilai jisim kat sini supaya dia turun balik dan sama paras dengan ini. Bermaksud sini jisim besar, sini jisimnya rendah. Bermaksud sini beratnya lebih tinggi daripada berat belah sini. Juga bermaksud daya yang dikenakan di omboh ini adalah lebih besar daripada daya yang dikenakan di omboh sini. Sistem hidrolik ialah sistem yang menggunakan cecair untuk memindahkan tekanan. Sistem hidrolik dalam aktiviti 2.7 menunjukkan bahawa daya yang bertindak ke atas omboh kecil boleh menghasilkan daya yang lebih besar ke atas omboh besar. Hal ini menunjukkan bahawa sistem hidrolik bukan sahaja memindahkan tekanan tetapi juga menggandakan daya. Rajah di bawah menunjukkan suatu sistem hidrolik yang berfungsi sebagai pengganda daya. Cikgu terbalik Maksud dekat sini jisimnya rendah. Sini yang jisimnya rendah, belah kecil, belah besar ini jisimnya tinggi Okey, rendah. Ni besar. Okey. Bermaksud daya berat ini perlu kecil sahaja sudah boleh lawan daya yang besar kat sini. Dengan keadaan sama paras ini, picagari. Jadi maksudnya dengan melakukan tekanan dekat sini, kita mendapat daya yang lebih berganda dekat sebelah picagari besar ni. Okey. Inilah binaan picagari itu. Kita mudahkan dalam bentuk lukisan macam ni. Ini adalah picagari yang besar kan. Sebab luas permukaan ni, luas dia lebih lebar, lebih besar. Yang ni picagari yang kecil sebab luas permukaannya kecil. Jadi ideanya bila ditekan F1 ni, masih ingat prinsip Pascal bahawa, cuba kamu bayangkan ini adalah bekas tertutup. Bekas tertutup. Kemudian ideanya bila dipicit sahaja bekas ini, bendalai di dalamnya akan menggunakan tekanan yang sama rata di dalam bekas yang tekanan bendalai yang ada di dalam bekas tertutup itu. Jadi maksudnya
bila dipicit dekat sini, katakan tekanan dekat sini ialah 100, maka berapa tekanan dekat titik dekat belah sini? Juga adalah sama, iaitu 100. Yang ni pun 100, yang ni pun 100, yang ni pun 100. Ideanya, di mana sahaja bendalir itu berada di dalam bekas itu, semua titik itu mendapat tekanan yang sama. Itulah dia prinsip Pascal. Dengan syarat bekas itu mestilah tertutup. Jadi itulah pintu masuk persamaan dalam cerita ni, iaitu tekanan di titik A1 adalah sama dengan tekanan di titik A2. Nanti kita tahu macam mana kita nak buat formula atau rumus berkaitan dengan prinsip Pascal ni. Okey. Jadi ideanya bila F1 ni, omboh ni ditekan, jadi omboh ni mengenakan memicit bendalir yang ada di A1 ni. Dan berapa A2 ni akan dapat tekanannya? Semestinya sama dengan A1. Sebab prinsip Pascal tadi. Jadi, tekanan yang sama pada A2 ini akan menghasilkan daya yang bagaimana pula? Okey. Sebab berbeza luas. Cuba tengok luas ini. Katakan luas ini kita wakili sebagai 1 lah. Jadi berapa banyak keluasan A1 ni boleh diisi ke dalam omboh keluasan A2 ni? Kalau kita 1 kah? Kalau kita cuba tengok ni, kita agak-agak dia punya saiz tu. Dia punya lebar tu. Kita boleh isi sini kan? Jadi lebih kurang 1, 2, 3, 4. Contohnya 4 lah kita boleh isi. Kan tadi disebut, kalau luas ini katakan mewakili 100. Mewakili 100 katakan. Mewakili 100 kekuatan tekanan. Sini akan dapat berapa? Sebab kan pada semua titik kita setuju tadi akan dapat yang sama. Jadi ini dapat 100. Ini pun 100. Ini pun 100. Ini pun 100. Ini pun 100. Okey, dengan keluasan yang sama. Tapi maksudnya kenakan tekanan di sini 100. Tapi dekat sini mendapat tekanan yang sama 100, tapi sebanyak berapa kali ganda? 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya 5 kali ganda. 5 kali 100 tekanan menekan permukaan omboh ini yang lebih luas daripada yang pertama ni. Jadi ideanya, tidakkah daya ini akan menjadi lebih tinggi daripada daya ini? Contoh daya yang dikenakan di sini adalah rendah sahaja, contohnya 10 Newton. Jadi daya yang kita akan mendapat dekat sebelah sini tidakkah akan jadi tinggi, iaitu 100 Newton contoh. Sebab berbeza keluasan, maka menjadi sebagai pengganda daya itu. Okey. Tak apa, nanti kita tahu. Okey, daya input F1 dikenakan ke atas omboh input. Sini. Di omboh input, tekanan P1 terhasil pada permukaan cecair A1. Okey, ini P1 tekanan. Tekanan dekat titik ni. Tekanan dipindah secara seragam melalui cecair ke omboh output. Ini omboh input, ini omboh output. Jadi tekanan adalah dipindah secara seragam. Itu pasal tekanan kiri sama dengan tekanan di belah kanan. Tekanan yang sama bertindak pada permukaan A2 di omboh output. Jadi tekanan yang sama bertindak pada setiap titik ni. Daya output F2 bertindak ke atas omboh output. Jadi tekanan yang sama ini akan mengenakan pula tekanan pada omboh ni ke arah atas. Yang ini ditekan ke arah bawah. Omboh ini akan terjadi ke dayanya ke arah atas oleh cecair ni. Berdasarkan rajah,
rumus pengganda daya daripada prinsip Pascal boleh diterbitkan seperti yang berikut, iaitu tekanan ke atas permukaan cecair di bawah omboh input P1. Macam mana nak kira P1? Maksudnya kita kira masing-masing ya. Kita kira tekanan masing-masing. Dekat sini kita kira tekanan dia, dekat sini kita kira tekanan dia. Okey, dekat sini kita kira tekanannya menggunakan komponen dia sendiri. Ya, kamu tahu kan apa rumus tekanan untuk pepejal, iaitu P sama dengan F bahagi A. Okey, jadi ideanya nak cari P1 ni ialah kita mesti ambil komponen F1 yang dia punya sendiri, iaitu F1 ini ya, bahagi dengan A1. A1 ialah luas. Okey, luas sentuhan tu antara omboh dan cecair tu. Jadi luasnya adalah begini ya. Okey, iaitu A1. Okey, manakala kita nak menghitung tekanan yang dikenakan, tekanan yang berlaku di omboh ini ialah sama juga, kita akan guna rumus yang sama. P sama dengan F bahagi A. Oleh kerana tekanan di sini ialah kita labelkan sebagai P2. Okey, P2, maka berlaku adil lah kalau kita gunakan komponen yang sebelah sini punya untuk cari nilai tekanan kat sini punya, iaitu F ni ialah F2. Okey, F2 sebagai hasil daya, sebagai akibat, daya akibat. Okey, dan A ini ialah merujuk pada luas ini ya, luas omboh ni, A2. Okey, nampak mula-mula kita memahaminya secara berasingan. Kita carikan tekanan dekat sini dengan komponen dia sendiri, P1. Kemudian kita cari kat sini tekanannya sendiri dengan komponen dia sendiri. Kemudian bagaimana kita nak tembungkan rumus ini dengan rumus ini? Bagaimana kita nak, apakah pintu masuk untuk kita lagakan rumus di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini? Ialah pada bahawa kita memahami prinsip Pascal tadi kan. Bahawa prinsip Pascal cakap P1 dekat sini sama dengan P2 dekat sini. Tekanan dekat sini sama dengan tekanan dekat sini di dalam bekas tertutup. Maka itulah dia idea untuk kita sebagai pintu masuk persamaan. Maksudnya P1 ni nilai dia sama dengan P2. Jadi tidakkah kita boleh hubungkan mereka berdua dengan simbol sama dengan? Jadi itu yang cuba dibagi tahu dalam ni ya. Cuba tengok ni. Maka P2 sama dengan P1. Inilah dia pintu masuk persamaan. Kemudian macam biasa kamu belajar dulu. Setelah kita jumpa pintu masuk persamaan, maka kita akan gantikan mereka dengan komponen mereka masing-masing. P2 kita akan gantikan dengan komponen dia lah, yang belah kanan ni, F2 bahagi A2. Dan yang P1 kita gantikan dengan komponen dia sendiri pula, F1 bahagi A1. Jadi kita dapatnya last sekali yang ini. Dan inilah dia kita digelar sebagai rumus prinsip Pascal. Yang mana rumus ini memberikan perkaitan antara F1, A1, F2, A2. Maksudnya ini adalah kadaran. Ini adalah nisbah. Jadi ideanya ialah kalau diberi nilai F2, A2, A1, boleh tak cari nilai F1? Lakukan, ya, maksudnya lakukan pemindahan algebra sajalah. Dan mungkin dia buat terbalik. Contohnya, dia bagi F1.
dia bagi A2, dia bagi A1. Boleh tak cari F2? Boleh lah kan? Betul. Pemindahan algebra juga. Atau dia mungkin buat terbalik lagi. Dia bagi F2, dia bagi A2, dia bagi F1, dia tanya A1. Iaitu sama juga pemindahan algebra. Jadi itulah dia. Dia bagi nilai F1, dia bagi nilai F2, dia bagi nilai keluasan A1 ni, tiba-tiba dia tanya A2, boleh tak cari? Jadi antara empat ni lah. Antara empat inilah boleh cari salah satu daripada empat. Jika dibagi salah tiga daripada empat. Yang keempat boleh cari dengan menggunakan rumus prinsip Pascal. Yang terhasil daripada mana rumus ni? Daripada pintu masuk persamaan prinsip Pascal itu sendiri, iaitu bahawa tekanan di dalam bendalir di dalam bekas tertutup ialah sentiasa sama. Itu pasal kita mulakan mencari rumus tu dengan membuat pintu masuk persamaan ni dulu. Itu ideanya. Teruskan, sistem hidrolik ialah suatu sistem pengganda daya. Maka inilah dia idea untuk, inilah dia dipanggil sistem hidrolik. Sistem hidrolik ialah macam mana nak dapat daya F2 ni sangat besar sebagai, atau kita faham sebagai pengganda daya. Bagi F1 ni kecil je tapi boleh dapat 100. Bagi 10 boleh dapat 100 contoh. Ialah dengan kita membuat sistem yang macam tu. Sistem yang dekat sini buat bagi luas dia kecil. Luas nak tekan omboh ni. Dekat sebelah sini buat bagi luas omboh dia lebih besar pada yang sebelah ni, sebelah kiri ni. Jadi ideanya pastinya mendapat daya yang naik itu menjadi tinggi. Boleh dapat idea tu. Apabila nilai luas permukaan A2 adalah lebih besar daripada luas permukaan A1, daya ke atas omboh output F2 adalah lebih besar daripada daya ke atas omboh input F1. Ini dapat ditentukan melalui ini. Okey. Bila A2 ni lebih besar daripada A1, jadi logik tak? Logik matematik tak? Katakan A2 ni 3. A1 mesti lebih kecil pada A2 kan? Katakan 1. Dia 3 bahagi 1 darab F1, dia akan jadi, F2 ni akan jadi lebih besar lah kan? Ni matematik biasa saja ni. Okey, bagus. Habis kalau terbalik pula macam mana? Contoh A2 ni sepatutnya besar daripada A1 tapi jadi lebih kecil daripada A1. Contohnya A2 ni 1, A1 ni 3. 1 bahagi 3 dah dapat 0.33 tu darab ni. Jadi F2 ni jadi terbalik, jadi kecil pula. Tu ni pemahaman matematik sajalah. Dia ideanya untuk nak, macam mana kalau F2 ni kita dah dapat besar tapi kita nak bagi tambah besar lagi. Macam mana kita nak boleh buat? Jadikan nisbah A2 kepada A1 ni, jadikan lagi besar dengan sama ada tambah nilai keluasan A2 ni atau turunkan keluasan A1 ni. Maksudnya A1 ni bagi dia lagi sempit lagi, bagi kecil lagi. Okey, boleh sama ada tambah luas ni, bagi luas lagi, atau tambah kecil ni. Bukan tambah kecil lah, bagi kecil lagi, bagi A tu kecil lagi. Yang kalau boleh buat dua-dua sekali lah. Hak ni tambah luas, hak ni tambah kecil. Pun lagi bergandanya. Okey, nilai faktor penggandaan ialah A2 bahagi A1. Simple idea, boleh menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Kamu tahu mesin apa yang pakai banyak sistem hidrolik ni? Ialah backhoe. Pernah tengok backhoe? Escalator backhoe yang boleh tebang gunung tu. Korek tanah
potong Rozak besi. tu. Bulldozer apa semua tu. Itulah dia. Hebat betul jentera-jentera tu. Boleh buat kenakan daya yang sangat dahsyat. Tapi rupanya sebenarnya ianya terhasil daripada pemahaman konsep fizik prinsip Pascal saja pun. Sangat mudah. Kamu sendiri boleh buat dia punya mesin-mesin tu, kamu boleh buat sendiri. Kalau kamu pandai gabungkan picagari ni, kamu boleh buat model kapal korek kamu sendiri. Kalau kamu pandai gabung-gabungkan semua ni, jadi kamu mendapat cipta sendirilah. Sebenarnya sangat mudah. Kita teruskan. Kita nak tengok kali ni macam mana kita, di mana kita aplikasikan prinsip Pascal ni dalam kehidupan harian kita. Prinsip Pascal diaplikasikan dalam sistem hidrolik. Daya input yang kecil digandakan untuk jadi daya output yang lebih besar bagi mengendalikan kerja yang tertentu. Bagaimanakah prinsip ini diaplikasikan dalam brake hidrolik dan jack hidrolik? Kali ini kita nak tengok yang pertama, brake hidrolik. Okay. Bila sebut brake ni, kita terbayangkan macam mana nak hentikan benda yang bergerak lah. Terutamanya kenderaan. Ini adalah binaan kereta. Okay, kita ada 4 tayar ni, nampak depan dan belakang ni. Jadi ideanya begini. Dia semestinya akan ada 2 jenis omboh lah. Okay, yang ni akan jadi omboh yang pertama, yang kecil ni. Yang ni. Dan ni, omboh besar ni diletakkan dekat mana? Diletakkan dekat tayar. Jadi ideanya begini. Kaki kita, ialah kaki nak tekan pedal brake ni, kaki kita tak kuat lah kan. Dapat kenakan daya, dapat tekan kuat mana? Katakan 10 Newton sahaja. Okay, tekan brake ni akan tekan omboh inilah, omboh dalam omboh kecil ni. Okay, omboh kecil ni. Kemudian ialah dicantumkan omboh kecil kepada omboh dekat tayar tu dengan dia punya pipe dia sajalah. Okey, boleh bayang senang. Jadi menurut prinsip Pascal, tekanan berdalir akan yang ada dalam ni brake ni yang tertutup lah kan, sebab tertutup jadi cecair tu tak boleh mengalir keluar lah. Adalah sama pada setiap titik ni. Biarpun dia pusing-pusing macam tu, pipe dia tak ada masalah. Tekanan akan sentiasa sama. Bila tekanan sentiasa sama kiri dan kanan, maka tekanan yang sama itu akan pula menekan omboh yang kedua. Okey. Dan omboh yang kedua ini kita dah faham dah, sebab luasnya lebih besar daripada yang pertama. Maka omboh yang kedua inilah akan mengenakan tekanan yang sudah pun menjadi tinggi yang mengenakan tekanan yang tinggi kepada tayar itu. Katakan sini kenakan daya kaki kita tekan brake cuma 10 Newton, sebab kita tak larat. Tapi daya yang terhasil dekat sini omboh kedua ni ialah 1,000 atau 1,000 Newton katakan. Okey. Jadi boleh bayang, nampak? 1,000 Newton punya daya tidakkah dapat menghentikan kereta ini dengan sangat handsome. Okey, ni pun 1,000, belah ni pun 1,000, belah ni pun 1,000, belah ni pun 1,000. Datang mana ni 4 kali 1,000 ni? Hanya datang daripada daya kaki kita yang kecil sahaja. Dapat tak idea ni? Orang yang faham, orang yang bina sistem brake ni, sebab dia faham tentang sistem hidrolik ni. Kalau tidak, jenuh kita nak hentikan kereta ni. Zaman dulu jenuh nak hentikan objek
tambahan kalau objek tu inersianya tinggi, jenuh nak hentikan objek tu. Jisim dia tinggi jenuh tekan ni. Tak lama kaki pun jadi lumpuh. Okey. Tapi zaman sekarang, bawa lah lori sekalipun, kapal terbang sekalipun, bila tekan brake lembut je. Tapi benda yang besar tu boleh berhenti dengan handsome sekali Okey, boleh. Ni berikutnya aplikasi yang sama prinsip Pascal pada cerita nak buat alat untuk angkat benda yang berat. Contohnya nak buat jack kereta ni. Siapa dapat, kalau kereta ni tayar ni bocor, macam mana kita nak salin tayar ni kan? Kalau kita tak dapat angkat kereta ni. Jadi ialah siapa yang kuat nak mengangkatnya kereta ni. Setiap kali nak salin tayar ni, jadi dicipta satu alat supaya dapat mengenakan daya yang kuat untuk angkat kereta ni. Jadi alat itu ialah dipanggil jack hidrolik. Dia punya idea dia sama. Idea dia yang satu ni, injak masukkan ni, silinder masukkan ni bagi kecil. Dia punya luas tu kecil. Nampak luas dia tu kecil sempit Bukan isi padu tau, dia punya luas dia punya luas. Yang injak kedua ni, dia buat bagi luas, nampak tak? Luas. Lebih luas pada permukaan daripada luas injap omboh yang pertama ni. Jadi samalah tekanan, menurut prinsip Pascal, tekanan adalah sama pada, dikenakan sama pada semua titik. Jadi dengan daya yang kecil, kita tekan sini daya tangan kita kecil saja, 10 Newton contoh. Tapi ni angkat kereta tu yang angkat kereta tu. Okey. Tetapi oleh kerana luas ini nisbahnya lebih besar pada luas ini mengikut pengiraan matematik, itu pasal kita mendapat F2 ni yang lagi besar daripada F1 ni. Katakan sini kita tekan 10 Newton je, tapi sini menolak ini dengan 1000 Newton contoh. Dapatlah kereta ni terangkat. Okey. Tak cukup terangkat, ulang lagi lah. Tekan, tarik. Minyak sini akan sentiasa penuhkan balik kat sini untuk kamu tekan balik, dapat balik 1000 Newton Jadi dia sentiasa naik. Jadi kawasan omboh ni akan dipenuhi oleh cecair kuning ni lah. Akan naik sampai tinggi mana nak naik. Ikut kamu lah nak pump banyak mana minyak masuk sini Okey, boleh tu idea dia, nampak? Minyak yang tolak tu. Minyak yang tolak, minyak yang picit kat sini sebenarnya. Minyak kat sini semua dia picit omboh ni. Dia picit omboh ni pula picit kereta ni naik atas. Boleh tak? Nampak tak idea ni? Bijak tak? Nampak. Mesti lepas ni habislah kamu akan buat kamu punya bulldozer sendiri apa. Sebab dah kamu boleh buat mesin sendiri Siapa pandai buat mesin ni sendiri Kamu pernah tengok tak alang-alang cerita ni? Ada depa depa siapa tak tahu teknologi mana tu dia buat jack hidrolik pakai benda yang lembut je, pakai macam belon iaitu dia buat betul tu. Ini jack betul ke jack kanan? Jack betul jack betul. Ni kereta dia bermasuk macam pelampung dalam tu pelampung. Lepas tu ni dia buat luas lah pelampung ni. Dia buat masukkan dia luas. Tapi dia punya nak masukkan ni jadi sempit. Kan? Jadi dia boleh pump kat sini. Pakai tangan je pump. Okey, pump kat sini. Tapi bila masuk ni sempit, bila masuk kat sini dia jadi luas jadi seropor macam ni. Dia jadi seropor macam ni. Dia masuk sempit. Okey. Masuk sempit. Bila sampai kat sini jadi luas. Maksudnya picit dekat sini, belon sini picit sikit je. Okey, lembut je. Tekan maksudnya daya rendah je. Jadi cecair pi kat sini pasal ni lebih luas. Belon kat sini boleh mendapat daya yang kuat untuk mengembang.
Jadi bila belon ni mengembang, dapat angkat kereta ni. Wow. Kamu mesti dapatkan jet hidrolik ni. Special ni buatan negara mana tak tahu, cikgu tengok. Canggih juga. Jadi apa pun Jet hidrolik angkat kereta tu cikgu. untuk angkat kereta. Angkat kereta. Ingat ke jet tu? Ha? Jet mana? Jet hidrolik lah ni. Saya Betul lah. ingat ke jet pejuang tu. Bukan. Itu JET Itu JET. Kita tak cerita JET, kita cerita jet. Jet. JEK jet. Ada K Jet ni nak angkat benda berat. Okey, kita dah sampai pada pengiraan lah. Kita tengok sikit pengiraan yang terlibat dengan prinsip Pascal ni. Contoh satu. Okey, Rajah menunjukkan satu sistem hidrolik. Hitungkan A, faktor penggandaan. Faktor penggandaan tu apa benda tadi? Ini rumus faktor penggandaan ni ialah ambil A2 bahagi A1 Hak ni maksudnya ambil luas ni bahagi luas ini. Itulah dia menjawabnya soalan faktor penggandaan. Boleh Cuba tengok berapa luas ini? 50. 50. Ni 10. 10. Di 50 bagi 10 ialah 5 kan? 50. Ya 5. 5. Jadi itulah dia faktor penggandaan ialah 5. Ada unit tak? Unit tak ada sebab apa? Sebab apa tak ada unit? Sebab 50 cm persegi bahagi 10 cm persegi. Tidakkah kedua-dua unit ini boleh dihapuskan? Jadi itu pasal lah. Ya. Dapat magnitude sahaja tanpa unit. Itulah. Tak apa, kita nak tahu nilai ni sahaja. Kamu faham apa maksud 5 ni? Faham tak? Apa maksud dia? Luas apa berapa kali ganda? Bagus. Maksudnya luas ini 5 kali ganda hak ni. Okey, bagus Bagus. Jadi lebih besar nilai faktor penggandaan ni, kita dah boleh agak berapa kali ganda daya yang kita akan dapat. Okey, bagus. B, daya output F2. Okey, nak minta cari F2. Macam mana? Kita gunakan rumus apa tadi? Rumus prinsip Pascal. Ini rumus prinsip Pascal. Dibagi salah 3 daripada 4, boleh cari yang keempat dengan lakukan pemindahan algebra lah akan komponen yang kita nak cari. Jadi ialah kamu tahulah matematik kita boleh pergi laju sikit sebab kamu dah terror bab algebra ni. Jadi nak cari F2, jadi kita buat aturan balik pemindahan algebra sehingga mendapat F2 yang kita nak cari. Hak komponen lain bawa pergi belah kanan dan isikan nilai. Hari sekali dapatlah 60 Newton. Cuba kita tengok daya awal yang dikenakan pada ombak kecil ni cuma 12 Newton. Tapi dengan pengganda yang macam ni punya beza luas, 5 kali ganda, kita dapat 60 Newton. Kan? Sebab 12 darab 5. Faktor pengganda 5 dapat 60. Nampak tak? Itu pasal. Digambarkan dengan letak saja loceng kecil tu. Ni letak loceng besar. Bermaksud jisim lebih besar, lebih berat. Hak kecil ni boleh mengimbangi yang besar ni. Sebab daya kecil, yang ni daya yang dikenakan untuk tolak loceng ini ke atas adalah besar. Jadi itulah dia contoh nak selesaikan masalah pengiraan melibatkan prinsip Pascal. Kita ada contoh 2. Seorang juruteknik ingin mereka bentuk suatu sistem brake hidrolik untuk basikalnya seperti dalam rajah. Daya input yang mampu dikenakan oleh penunggang basikal ialah 60 Newton. Di silinder input dengan luas keratan rentas
0.8 cm persegi. Okey, ini kita kena lukis sikit lah. Mari kita lukis sikit sistem hidrolik ni. Jangan risau, walaupun bentuknya nampak kompleks, nampak pelik-pelik macam ni, tapi dia punya idea dia sama je. Dekat brake ni, mestilah omboh hat kecil, luasnya. Hat dekat sini, yang nak pasang kat tayar ni, mestilah ideanya omboh dia, luas permukaannya besar. Boleh nampak senang. Hat ni dia punya penghantar tekanan bendalil lah pipe ni. Okey. Simple-simple je pun. Jadi tengok macam mana cikgu cepatnya melukis omboh, kedua-dua omboh ni, sistem hidrolik. Tengok, simple saja. Simple pimple. Nah, siap dah. Nampak? Dengan dua line ni saja sudah terbina sistem hidrolik. Okey, hat ni buat macam tu sikit. Ni luas. Okey, ni omboh. Jadi apa ideanya? Tadi dikenakan input, daya input Daya input ni kena bubuh dekat hat kecil ni lah. Okey. Ialah 60 Newton. Sini buat gitu, daya input F1 buat ke bawah lah sebab dia ditekan 60 Newton. Dengan luas keratan rentas 0. Okey, ni A1 luas ni A1 0.80 cm persegi. Okey. Berapakah luas keratan rentas silinder output? Ni dia tanya ni. A2 ni berapa? Okey. Untuk menghasilkan daya brake 840 Newton. Daya brake ni ke atas lah. F2 840 Newton. Jadi kamu tahu 3 maklumat ni, F2, F1, A1 daripada 4, boleh tak cari A2 ni? Boleh lah kan? Dengan melakukan pemindahan algebra. Bagus. Biar kamu sampai sampai dah terror bab algebra. Jadi dipendekkan cerita, gedebuk-gedebak. Itulah dia, dapatlah A2 sebagai 11.2 cm. Wow, berapa kali lebar ni? 11.2. Kalau cikgu tanya faktor pengganda dia berapa? 11.2 bagi 0. Berapa kali ganda maknanya daya yang dikenakan lah kecil lah, 60 Newton. Tapi ambil kau 840 Newton menekan tayar. Okey. 14. 14. 14 kali ganda. Jadi ini mungkin berdasarkan situasi yang sebenar. Maksudnya kita daya yang menekan tayar tu 14 kali ganda lebih kuat daripada daya tangan kita. Itu pasal basikal berhenti dengan handsome sekali. Jadi pastikan basikal anda memasang sistem yang baru ni, sistem brake yang baru ni. Okey, kita dah sampai di penghujung. Kita habis pukul berapa? Kita mula 8.40. 10.10. Barangkali kita boleh masuk prinsip yang baru ni. Mari kita buat praktis formatif 2.4. Okey, pertama nyatakan prinsip Pascal. Prinsip Pascal ialah bla 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 yang hat warna hitam tadi tu. Ini macam biasalah, setiap subtopik dia ada hat warna hitam ni, kamu hafal sajalah. Menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan. Ni kata kunci ni mesti ada lah. Tekanan ni, kata kunci pertama, tekanan yang dikenakan. Okey. Ke atas bendalir tertutup. Tekanan, kalau tekanan sebut tekanan lah, jangan sebut daya pula. Sebut tekanan. Yang kedua, kata kunci bendalir tertutup. Kena sebut ni, bendalir tertutup. Okey. Yang ketiga, kata kunci ketiga ialah seragam. Seragam. Okey, itu saja. Jadi kamu ingat, tekanan, bendalir tertutup, seragam. Lepas tu cubalah bina ayat. Itulah dia prinsip Pascal. Boleh senang saja. Kamu boleh hafal Al-Quran. Masakan kamu tak boleh hafal,
hal-hal dunia sahaja. Prinsip Pascal, semua ini hal dunia sahaja. Al-Quran, hal akhirat boleh hafal. Yang lebih luas tu takkan tak boleh hafal. Hal-hal dunia sahaja. Nombor 2, huraikan bagaimana sebuah mesin hidrolik mencapai penggandaan daya dengan mengaplikasikan prinsip Pascal. Itu kamu cerita macam tadilah cerita. Mana tadi? Ni. Ni. Ayat ni. Sistem hidrolik adalah sistem guna cecair untuk pindah tekanan. Sistem hidrolik menunjukkan bahawa daya yang bertindak ke atas ombak kecil boleh menghasilkan daya yang besar. Hal ini menunjukkan bahawa sistem bukan sahaja memindahkan bla 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 hak ni lah. Okey, boleh? Itu cuma memberi penerangan. Kamu dah tahu dah konsep tu. Ceritalah berdasarkan konsep tu. 3. Dalam satu sistem hidrolik, daya input 4 Newton. Ni daya input ni 4 Newton. Nak label apa? F1 lah kan? F1 bertindak pada ombak dengan luas permukaan. Ini apa dia? A1, A2 adalah A1. A1. Okey, bagus. Hitungkan daya output yang terhasil pada ombak dengan luas permukaan. Ini adalah A2. Nah, diberi 3 daripada 4, masakan tak boleh cari yang keempat, iaitu daya output label F2. Okey, kita tak buatlah ni. Ini kamu dah terror algebra. Buatlah. 4. Seorang murid mempunyai sebuah picagari kecil dengan diameter ombak 1.5 cm. Diameter. Ini diameter ni, bukan luas tau. Ini diameter. Tak apa, kita lukis lah. Okey, lukis macam biasalah. 2 line je. 1, 2. Cukup. Nah, jadi dah sistem hidrolik. Jadi luas ni bukan luas, diameter ni 1.5 cm. Okey, murid itu ingin bina sebuah sistem hidrolik yang dapat menggandakan daya daripada 6 Newton kepada 72 Newton. Maksudnya daya F1 kat sini ialah 6 Newton dan daya F2 yang dikendaki ialah 72 Newton. Tu maklumat yang berikutnya kita dapat. Okey. Berapakah diameter bagi picagari besar yang diperlukan untuk sistem itu? Diameter, dia tanya dalam bentuk diameter, bukan luas. Berapa? Diameter kita pakai simbol D boleh. D2. Hak ni D1. D1. Okey, D1. Okey, D2 berapa? Diameter 2 berapa? Itu macam. Okey, boleh Jadi alamak. Macam mana ni? Tak ada pun kita diajar rumus ini tak? D1 dan D2 ni kan? Jadi macam mana nak buat? Ubah formula. Ubah formula. Okey. Ustaz, cikgu pun tak pasti juga. Cikgu nak kira Ustaz boleh Adakah dia punya idea dia macam ni? Macam mana cari luas? Cari luas bulatan macam mana? Kalau dibagi diameter ni. Pi J 02. Pi J 02. Okey. Pi J 02 betul. Macam mana nak bawa masuk D dalam ni? Ada cakap tak? J 02 tukar pada D. J 02 tukar pada D. Jadi pi D. tak boleh. Yang ni kalau 2 pi J boleh lah. 2J tu jadi D kan? Betul tak? 2 kali jejari akan jadi D lah. Ujung sampai ujung.
dekat sini. Maknanya J ni, macam mana dapat J daripada D? Kita bagi 2 kan? D tu kita bagi 2. Maksudnya D kita bahagi 2. Betul tak? Ya. Kita dapat J ni. Kuasa 2. Okey. Jadinya idea mereka ialah masih ingat faktor penggandaan? Faktor penggandaan ialah A2 bahagi A1 kan? Okey, A2 ialah kalau rujuk hak ni ialah pi bahagi D per 2 kuasa 2 kan? D ni dia ialah D2 kan? D2 diameter 2 ni punya. Okey, bahagi dengan pi D1 bahagi 2. Okey, kuasa 2. Okey, kamu pelajar AdMath tak ada masalah Sebabkan pi ni kan sama. Jadi boleh potong, betul tak? Okey. Hak ni kita deal dengan kuasa 2 dululah Jadi D2 kuasa 2 bahagi 2 kuasa 2 4 bahagi D1 kuasa 2 bahagi 2 kuasa 2 4. Allah. Jadi ni macam lipat kertas maka 4 dengan 4 ni boleh potong kan? Okey. Potong, maka yang tinggal D2 kuasa 2 dengan D1 kuasa 2. Adakah begitu? Jadi inilah dia kot. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kita boleh ubah sesuai formula Pascal kot. Formula Pascal Jadi formula Pascal ialah apa formula Pascal? F1 apa tadi formula Pascal? Ini ni F2 bahagi A2 sama dengan F1 bahagi A1 Maknanya A2 ni dengan A1 kita pakai yang kita dah ubah sesuai ni lah. Sebab nak pakai sangat komponen D ni. Boleh faham Di F Boleh atas lagi. Okey, jadi F apa formula Pascal? F2 bahagi A2 sama dengan F1 bahagi A1. Okey, jadi F2 sebenarnya kita dah boleh dapat daripada sini Ini kan A tadi. A2 kan. Nampak? A2 ni semua ni atas ni. Yang bawah ni A1. Tapi dalam sebutan D lah kan. Dalam sebutan diameter jadi maknanya A2 tu ialah D2 kuasa 2 sama dengan F1 D1 kuasa 2. Okey tak? Handsome tak? Okey, jadi kamu pun isilah nak cari apa benda tadi? D2. Jadi mai kita buat pemindahan algebra sekejap D2 pi sana, hak lain semua pi belah sini. Jadi apa D2 kuasa 2 sama dengan F2 darab D1 kuasa 2 bahagi F1. Macam tu Okey, kita tak habis lagi kuasa 2 ni pun boleh pindah pergi sana kan. Jadinya apa? Jadi punca kuasa kan. Punca kuasa ni
Di F2 berapa? 72 Newton. Okey. 72 darab D1. Mana D1? 1.5. Okey, 1.5 kuasa 2 F1 6 Newton. Tekan kalkulator. Tekan-tekan tak dapat apa. Ya. Okey. Betul ke tak ni? Cikgu pun sebenarnya kali pertama ni cikgu pun menemui situasi macam ni Tak apa, jangan risau. Tengok, cikgu pun terror tak? 1.5 kuasa 2 darab 72 sama dengan bahagi 6. Okey, punca kuasa bagi 27. Punca kuasa 2 bagi 27. Macam mana nak tekan ni? Dapat 5.19. 5.196 sentimeter. Betul ke ni? Tak. Tahu sekejap boleh Cikgu ada hal sekejap. 5 minit rehat boleh Okey. Rehat saat 5 minit. Lagi sekali dia sembunyikan komponen diameter di dalam luas ni. Jadi ideanya gantikan komponen A1 ni dengan komponen dia sendirilah. Iaitu yang ini lakonkan baliklah macam mana nak cari luas bulatan ni. Sebab bentuk silinder pecah garis tu kan bulat. Okey. Jadi kamu dah belajar matematik cara cari luas ni daripada diameter, tapi pasal dalam rumus ni adalah rumus jejari bukan diameter. Tapi kita tahu jejari ialah ambil diameter bahagi 2. Tu kita ganti kat situ untuk dapat munculkan nilai D ni. Sebab D tu nantilah kita nak dapat nilai dia diameter tu. Jadi itulah ideanya dengan menggantikan ni. Akan ada benda komponen yang boleh dipotong dalam kes ni ialah pi ni. Pi ni kan sama, jadi boleh potong. Jadi kuasa 2 ni. Kuasa 2 macam biasalah kamu leraikan ini dah cerita apa ni? Cerita pecahan apa semua ni, pembahagian melibatkan pecahan apa semua ni. Okey. Akhirnya dapat macam ini. Jadi maksudnya kita gantikan A2 dengan D2, kita gantikan A1 dengan D1 ni. Boleh saja. Cuma kuasa 2 tu tak hilang duduk kat atas tu. Okey, jadi sumbat masuk sekali dalam rumus ni menggantikan tempat A ni. Jadi lakukan pemindahan algebra lah apa semua bla 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 sampailah ni. Jadi inilah dia. Tapi logik atau tidak? Logik ke? Logik atau tidak? Okey. Maknanya diameter D2 ni ialah, kalau ikut logik memang logik lah kan, 5.196 sebab lebih besar. Luas ni lebih, diameter ni lebih besar daripada had ni. Bermaksud logiknya ialah luas ni lebih luas daripada ini. Itu pasal lah mendapat begitu Okey. Tapi tak apa, nanti cikgu pastikanlah berikutnya lah. Okey. Sampai sini saja. Ada apa-apa soalan? Kamu akan tengok baliklah bab-bab yang dahulu, subtopik yang dulu cikgu akan upload. Okey, berikutnya kita akan belajar prinsip Archimedes. Dan untuk pengetahuan kamu, barangkali peperiksaan akan dibuat secara online. Jadi itu pasal lah kamu mesti terus belajar.
apa pun berlaku, peperiksaan akan diteruskan walaupun secara online. Jadi tengok-tengok baliklah subtopik yang lalu, tengok, pergi ke channel cikgu dan belajarlah semuanya balik kalau perlu. Okey, sampai sini saja. Ada soalan? Tinggal lagi 4 minit.